Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Hubungan Islam dan iman. Muka surat 87. Masalah bertambah. 83. 84. Orang-orang yang beriman sama pada iman dan tauhid. Semua orang beriman sama ada asal iman dan asas tauhid daripada segi wajib menerima dan mengakui apa yang diwahyukan Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sama daripada segi wajib menafikan daripada Allah sebarang bentuk syirik, sama ada pada zat, nama ataupun perbuatan. Maknanya apa yang wajib dinafikan oleh orang yang beriman dan orang yang bertauhid pun samalah. Maknanya menafikan kesyirikan kepada Allah. Orang yang bertauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan orang yang beriman pun sama. Maknanya di sudut mentauhidkan dan beriktikad sebagaimana yang diwajibkan, maka di sudut itu sama orang yang beriman dan orang yang mempunyai tauhid. Dan hendaklah menafikan syirik pada uluhiyah. Menafikan syirik pada uluhiyah. Pada uluhiyah apa makna? Keyakinan seseorang bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dia tidak boleh i'tiqad ada Tuhan-Tuhan yang lain yang layak disembah. Itu tauhid di sudut uluhiyah, iaitu dalam ibadat dan ubudiyah. Serta menafikan syirik pada rububiyah. Pada rububiyah maknanya meyakini Allah mencipta alam dan mengurus alam. Jadi di sudut rububiyah pun tak boleh syirik. Maknanya dengan beranggapan ada Tuhan yang lain yang buat alam dan mengurus alam. Itu di sudut rububiyah, iaitu pada bab penciptaan dan pentadbiran. Sesiapa yang menafikan sebahagian sahaja, maka dia dianggap seorang musyrik seperti musyrikin Mekah yang mengakui ketuhanan Allah dalam bab pencipta tetapi musyrik di dalam bab ibadat dan doa. Bab Allah Ta'ala menjadikan alam, mengurus alam, mentadbir alam, yang tu dia percaya. Bab berdoa, dia berdoa, dia minta kepada berhala. Sepatutnya bab rububiyah pun terima Allah sebagai Tuhan, bab uluhiyah pun terima Allah sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Wahai Muhammad, kalau kamu tanya penduduk Mekah itu, siapakah yang menjadi langit dan bumi? Semua mereka yang sembah berhala itu kata Allah. Jadi mereka boleh mengaku, iktiraf, boleh percaya, boleh beriman bahawa Allah menjadikan alam, menjadikan bumi dan langit dan menguruskan alam ini. Yang tu mereka boleh terima. Yang mereka tak boleh terima di sudut uluhiyah, penyembahan kepada Allah. Mereka masih lagi nak menyembah berhala. Tidak boleh memisahkan diri daripada penyembahan kepada berhala, bernazar kepada berhala, berdoa kepada berhala. Bila ditanya, kenapa kamu sembah berhala? Kenapa duk sembah berhala ni? Yang berhala ni kamu yang buat. Dia bukan Tuhan. Dia kata, illa liyuqarribuna ila Allah. Melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhala ini menjadi suatu perantaraan. Maka mereka tidak direct, tidak langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata,
Di sini dia kata apa? Sesiapa yang menafikan sebahagian sahaja, maka dia tetap seorang musyrik seperti musyrikin Mekah yang mengakui ketuhanan Allah dalam bab penciptaan. Allah Ta'ala buat langit bumi, dia terima. Tetapi musyrik dalam bab ibadat dan doa, menurut perbezaan dari segi amalan dan merupakan salah satu perkara iman. Menurut Imam Abu Hanifah, amalan merupakan juzuk pelengkap kepada iman dan syarat kepada kesempurnaan iman. Amalan, ibadat pelengkap dan syarat kesempurnaan iman. Kalau mengucap sahaja, sekadar dianggap sebagai orang beriman. Dia mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, lalu ditasdikkan dengan hati. Dia iakan, dibenarkan dalam hati. Dia beriman sahaja. Tapi sempurna tak sempurna belum. Dia sekadar boleh dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah. Adapun nak melengkapkan dan nak menyempurnakan iman, perlu diikuti dengan wal amalu bil jawarih ataupun wal amalu bil arkan, beramal dengan perbuatan-perbuatan zahir. Menurut manusia berbeza daripada segi amalan yang merupakan salah satu perkara iman. Menurut Imam Abu Hanifah, amalan merupakan juzuk pelengkap kepada iman dan syarat kepada kesempurnaan iman. Manakala majoriti ulama mengatakan amalan adalah juzuk mukawin, maknanya juzuk yang merangkumi ataupun salah satu unsur yang membentuk iman. Amalan ini salah satu juzuk yang dapat membentuk keimanan, keyakinan seseorang kepada Allah. Berdasarkan kepada keyakinan kenyataan ini, tidak timbul persoalan adakah sama antara iman para nabi dan iman para sahabat dengan orang-orang mukmin biasa. Ini kerana amalan iman mereka seperti takwa, tawakal, syukur dan sabar sangat sempurna. Maksudnya tidak sama ialah pada segi kualiti keyakinan mereka yang tergambar pada amalan, meskipun sama pada wajib melaksanakan tuntutan iman. Di sudut mereka percaya kepada rukun iman, rukun Islam, percaya. Itu samalah Nabi dan juga para sahabat. Apa yang Nabi, para sahabat percaya, itulah yang kita percayai, yang kita pegang. Cuma isunya di sini kualiti iman, kekuatan iman. Yang tu mereka lebih. Yang tu mereka lebih daripada orang biasa. Berdasarkan kepada kenyataan ini, dengan kata lain, Imam Abu Hanifah berpendapat iman itu sendiri dengan erti apa yang wajib diimani, kualiti iman ataupun rukun iman, tidak boleh bertambah ataupun berkurangan. Yang tak boleh bertambah berkurangan itu tentang kepercayaan kepada Allah. Rukun iman, rukun Islam tu tak boleh berkurang. Kepercayaan 100%. Adapun yang boleh berkurang, boleh bertambah apabila seseorang itu melaksana ataupun meninggalkan. Apa maksud melaksana ataupun meninggalkan? Bila dia melaksanakan amalan-amalan yang baik, iman dia bertambah. Bila dia kurang dia punya amalan, iman dia menurun. Yang boleh bertambah dan berkurang ialah kaifiat, kualiti iman. Kualiti iman yang merangkumi kesan, buah atau hasilnya sahaja. Ini kerana kualiti mukmin, kuantiti mukmin bihi, mu'man bihi, apa yang wajib diimani. Mu'man bihi itu apa yang wajib diimani ataupun dipercayai. Sebagaimana yang tersebut di dalam rukun iman itu tidak menerima pertambahan dan berkurangan. Yang tu tak ada kurang, tak ada tambah. Kepercayaan kepada rukun iman, 6 rukun iman tu kena percaya. Hak Nabi pun, para sahabat pun sama, hak kita pun sama. Yang tu tak ada kurang, tak ada tambah. Rukun Islam pun sama, tak ada kurang, tak ada tambah. Tang nafsul iman, iman itu sendiri. Adapun di sudut tadi yang kita sebut berulang kali, bertambah berkurang di sudut iman itu apabila ketika tertentu dia naik iman ketika banyaknya ibadat. Berkurangan iman kerana kurangnya ibadat. Contohnya, setiap orang beriman pasti tidak akan menolak kepercayaan tentang berlakunya hari kiamat. Walau bagaimanapun kesan daripada kepercayaan terhadapnya sebagai hari penambahan itu tentulah tidak akan sama di antara seseorang manusia biasa dengan seorang nabi ataupun malaikat misalnya. Contoh kepercayaan pada hari kiamat kan. Nabi percaya, malaikat percaya, orang beriman biasa-biasa macam kita ni pun percaya. Saya ulangi, tentang kepercayaan kepada hari kiamat.
Nabi percaya, malaikat percaya, sahabat-sahabat, para sahabat pun percaya. Kita pun percaya wujudnya hari kiamat. Tetapi kesan kepercayaan kepada kiamat apa kesan? Kalau Nabi dia kuatkan ibadatnya sebab dia yakin betul-betul kiamat. Kita pun percaya, yakin pada hari kiamat. Tetapi kesan daripada kepercayaan kepada hari kiamat, mereka meningkatkan ibadat kepada Allah, meninggalkan 100% larangan Allah. Jadi orang awam, contohnya kita sendiri percaya juga hari kiamat. Tapi sejauh mana persiapan kita? Sejauh mana pergantungan kita kepada Allah? Sejauh mana kita meninggalkan maksiat, perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala? Yang tu kurang kita. Di sudut percaya. Tetapi di sudut kesan daripada kepercayaan. Kita balik ni, lalu ke satu tempat yang sunyi, tak ada lampu, gelap kan. Biasanya orang dulu sebut, kawasan ni memang ada hantu. Pokok ni memang keras. Semua orang kampung diberitahu macam tu. Kawasan ni takut ada hantu, ada jemalang. Okey, kesan daripada takut tu ada orang yang hunggar lari. Ada yang takut juga, dia jalan slow je. Dia takut. Kesan daripada takut tu berbeza. Ada hak nak lari, ada yang pecut motor tu, dia pulas minyak out habis. Kesan daripada takut hantu tu tadi. Ada yang lari laju, ada yang berjalan je. Ada yang berjalan cepat. Sekali-sekala dia tengok ke belakang, sekali-sekala dia tengok ke belakang. Semua percaya kan? Tapi kesan daripada kepercayaan itu berbeza tak? Begitu juga kesan daripada kepercayaan kepada kiamat. Semua percaya, orang beriman. Tapi hasil dari percaya apa tindakan? Itu maksudnya. Para Nabi, para sahabat memang mereka melakukan ibadat yang banyak, kepercayaan yang lebih tinggi. Ianya bolehlah diumpamakan seperti surudang pokok, walaupun pohon-pohonnya berasal daripada baka yang sama, tetapi masing-masing tidak menghasilkan buah-buah yang sama banyak. Ada yang lebat buahnya, namun mungkin juga ada yang jantan. Macam bentik-bentik jantan tak ada buah kan? Ada bunga tapi tak ada buah. Langsung tidak berbuah. Dan ada buah-buahan yang sungguh manis, namun terdapat juga kelat ataupun masam rasanya. Macam kita kata nama-nama yang sama. Rambutan ada yang manis, ada yang masam. Bentuk dia sama, rupa dia sama, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Rambutan juga tapi ada masam, ada manis. Walaupun daripada jenis nama yang sama. Keimanan seseorang, dia kata ada di antara orang yang beriman sanggup menggadaikan nyawanya demi mempertahankan kedaulatan Islam. Daripada kalangan orang beriman yang percaya kepada Allah, percaya kepada syurga neraka hari kiamat ni, ada peringkatnya sanggup mati pertahankan agama Islam. Ada di kalangan manusia tak sanggup, percaya juga tentang kelebihan orang yang mati syahid, orang yang berjihad, percaya, tapi tak sanggup sampai peringkat tu. Namun tidak kurang juga yang masih belum sanggup berkorban sampai ke tahap itu. Golongan yang kafiat imannya berada di peringkat ini mungkin sekali melarikan diri daripada medan perjuangan. Dia orang beriman juga, percaya syurga neraka, percaya tentang kelebihan syahid, tapi dia boleh lari dari perjuangan. Adakah dia tidak beriman? Tak, dia beriman. Cuma kualiti iman dia rendah. Oleh itu, menurut Imam Abu Hanifah, pokok iman tetap tidak akan berkurang, juzuk-juzuk ataupun bahagian-bahagiannya. Yang boleh berkurang adalah hasil ataupun kafiatnya sahaja. Manakala majoriti golongan ahli sunnah wal jamaah menegaskan bahawa iman itu bertambah dan berkurang, yakni bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Mereka berhujah dengan sejumlah ayat Al-Quran, hadis-hadis dan asar-asar yang dengan jelas menunjukkan bahawa iman itu memang bertambah dan berkurang. Antaranya ialah Quran, kita jelaslah ayat Quran daripada Allah. Kalau hadis daripada Nabi, asar ni daripada sahabat ataupun tabi'in, itu asar dipanggil. Antaranya ialah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sempurna imannya ialah mereka yang bila disebut nama Allah dan sifatnya, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibaca ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Dan ayat alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum
fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka ialah yang diberitahu oleh yang diberitahu oleh orang-orang pembawa berita bahawa kaum kafir musyrik telah mengumpulkan pasukan untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin bertambah iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini yang berlaku kepada para sahabat bila diberitahu musuh nak serang mereka, musuh sedang mengepung mereka, maka mereka tak boleh berpatah balik, tak boleh nak lari lah. Kalau orang macam biasa, iman macam biasa macam kita ni, apa perasaan yang timbul ketika itu? Mesti takut kan? Mereka lagi kuat iman. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka berkata memadai Allah sebagai penolong, sebagai pembantu. Jadi sama tak keimanan, kepercayaan mereka terhadap Allah dengan kita sekarang? Maka tak samalah. Walaupun sama-sama percaya kepada Allah, tetapi kualiti iman, kekuatan iman, kesempurnaan iman berbeza mereka dengan kita. Dan di dalam ayat yang lain, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hazihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan sesuatu surah dari Al-Quran, maka di antara mereka yang munafik ada yang bertanya secara mengejek, siapakah di antara kamu yang imannya bertambah disebabkan surah ini? Orang munafik. Sepatutnya orang beriman bila turun ayat Quran dia bertambah iman bila dibaca ataupun diperdengarkan ayat Quran. Orang munafik kata, kamu bertambah iman ke bila sesuatu surah diturunkan? Adakah kamu bertambah iman? Dia tanya dalam keadaan mengejek. Itu maknanya sifat ciri orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambahkan iman mereka, dan mereka berasa gembira dengan turunnya. Hubungan Islam dan iman, wallahu a'lam.